Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Imam, tiga imam dan sedang jemaah sekalian, insyaallah pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan dengan kesihatan mental, lanjutan daripada khusus kita pada hari semalam. Sebenarnya semalam kita telah mengadakan khusus asas CPR, cardio pulmonary resuscitation CPR kan? Jadi saya kira elok pada pagi ini kita berkongsi satu tajuk lagi berkaitan dengan kesihatan, tapi kesihatan mental kan? Dan saya akan berkongsi maklumat berkaitan kesihatan mental ini dari perspektif Islam, khusus merujuk kepada ceramah almarhum Dr. Syekh Ramadan Al-Buti. Ceramah bersiri beliau berkaitan kesihatan mental yang telah dirakam kemudian ditulis menjadi sebuah buku, dan buku itu telah diterjemah di alih bahasa kepada bahasa Malaysia. Tapi secara ringkas lah, secara ringkas. Sekarang sebenarnya isu kesihatan mental ni sentiasa dibincangkan oleh pakar-pakar kesihatan kita. Sebab berdasarkan beberapa kajian yang telah dibuat, khususnya di negara kita, secara umumnya ramai orang diancam dengan kesihatan mental. Jadi saya nak kongsi definisi dia dulu dalam bahasa yang paling mudah. Jadi ada dua perkataan yang kadang-kadang disalah faham. Satu kesihatan mental, satu penyakit mental. Ya. Kesihatan mental ni, semua yang ada dalam surau ni ataupun berada di mana saja, selagi hidup dia berisiko untuk mengalami kesihatan mental, mengalami gangguan berkaitan kesihatan mental. Dan yang menakutkan, kalau isu kesihatan mental ini tidak dipahami, tidak ditangani, nanti boleh bertukar menjadi penyakit mental. Kalau kesihatan mental itu normal ni, kalau kita mengalami gangguan dari segi kesihatan mental, itu masih lagi normal. Tapi kalau kita dah na'udzubillah, dah mengalami penyakit mental, itu dah kita biasa-biasa ni dah tak boleh bantu lah. Bukan kita biasa-biasa tak boleh bantu, kaunselor pun tak boleh bantu lah. Dia kena pergi kepada psikologis dan seterusnya pergi kepada psikiatris. Okay. Apa maksud kesihatan mental? Kesihatan mental tu bukan hanya merujuk, kesihatan ini bukan hanya merujuk kepada kesihatan fizikal kan? Tapi dia juga merujuk kepada kesihatan pemikiran kita, kesihatan emosi kita.
Dan kalau dari perspektif Islam ditambahlah kesehatan hati nurani kita. Jadi yang dikatakan kesehatan mental itu maknanya satu keadaan di mana adakah pemikiran kita, emosi kita, hati nurani kita ini berada dalam keadaan yang stabil dan berfungsi. Misalnya pemikiran kita, kalau sentiasa tak rasional itu dah tak stabil dan dia akan pergi kepada tak berfungsi dengan baik. Contohnya pemikiran kita yang tak rasional, misalnya katalah kita selisih dengan seseorang, kita senyum pada dia, dia tak senyum pada kita. Dan kita rasa tak patutlah dia tak senyum pada aku. Sebenarnya senyum atau tidak itu pilihan dia. Seperti mana pilihan kita untuk senyum. Kata saya jumpa, saya terpandang Zul, saya senyum. Itu pilihan saya. Zul pilih untuk tidak senyum, itu pilihan dia. Relax sajalah. Tapi kalau tak rasional, aku senyum kat dia, dia mesti senyum kat aku. Seolah-olah macam tu kan. Kalau kita dalam kata macam tu, aku senyum kat dia, dia mesti senyum kat aku, itu dah tak rasional. Dia dah tak stabil dan dah tak dapat berfungsi dengan baik. Emosi pula macam ni. Emosi kalau tak stabil dan tak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya, contoh jadi kita ni ada macam-macam emosi ya, ada emosi sedih, ada emosi gembira. Kita ambil dua tu lah, emosi sedih dan gembira. Patut sedih, kita tak sedih. Patut sedih tapi kita gembira. Ataupun patut gembira, kita tak gembira, kita bersedih pula. Contoh macam ni. Bila kita diuji dengan kematian orang yang terdekat dengan kita, ahli keluarga kita atau kenalan kita, apa emosi yang patut kita alami, Mazis? Sedih lah, tapi kita tak sedih. Oh, meninggal dan siapa ni lega tu, tak ada masalah. Atau macam ni, dia sedih, tapi sedih yang melampau sampai aku tepuk kepala, aku dah nak ziarah dia tapi aku tak ziarah. Semalam aku dah fikir aku nak ziarah dia. Dia menyesal, dia sedih, kemudian dia sampai menyesal amat sangat. Pernah aja dalam hidup kita kan, saya ada satu kali tu, saya di Kuantan nak balik ke Melaka. On the way tu lalulah Jaya Gading. Saya teringat kawan saya. Saya kata, nak pergi jumpa cikgu ni. Tapi nak cepat, saya terus balik. Tak berapa lama lepas tu, saya dapat berita dia meninggal. Sedih tak? Sedih. Tapi kalau sampai saya menyusul, melampau sangat, sampai saya mencederakan diri saya, itu tak stabil dan tak berfungsi dengan betul. Gembira macam tu, ada orang benda patut gembira, dia tak gembira kan? Contoh ya, contohnya dia ada ini berdasarkan pengalaman saya lah. Ada orang lepas menikah tak gembira. Ada orang dah kahwin bertahun-tahun, dah dapat anak pun dah berjaya. Tiba bila dia jumpa saya dalam satu sesi, dia kata, I was not happy from day one of my marriage. Itu, dia kata dia tak pernah rasa gembira daripada hari pertama perkahwinan dia. Tapi kita tahu dia punya anak pun, dia dah ada anak dan anak dia pun berjaya. Lepas tu kita pun tertanya, what do you mean? Jadi rupanya patut dia gembira kan. Dia memanglah kemudian ni dia macam cuaca juga kehidupan berkeluarga ni.
cuaca kadang panas, kadang hujan, kadang ribut. Jadi kalau kita nak hidup kehidupan keluarga ni sentiasa tenang, dia takkan berlaku kan? Macam cuaca lah, dia takkan sentiasa redup, angin seput basah sekali-sekala datang petir, betul? Cuma jangan petir tembak kita dah lah, kan? Macam tu juga dalam kehidupan keluarga, kadang-kadang bergaduh, tapi jangan sampai bercerai-berai, sudah lah, kan? Baik. Jadi kalau benda patut gembira dia tak boleh gembira, itu ada isu kesihatan mental, mungkin dah tak stabil dan tak berfungsi. Hati nurani pun macam tu. Hati nurani ni patut tempat kalau dari perspektif Islam, tempat kita meletakkan cinta kita kepada Allah ataupun cinta kita kepada mungkin isteri kita, suami kita atau anak kita, tapi kerana Allah. Ada dua situ kan. Cintakan Allah, cinta makhluk kerana Allah. Dan kita kata, aku cinta isteri kita, okey. Cinta isteri tak apa, cinta suami tak apa, cinta anak tak apa, cinta kawan pun tak apa, tapi kerana Allah. Kerana Allah baru selamat. Tapi kalau cinta makhluk kerana makhluk tu tak selamat. Misalnya kalau kita cinta isteri kita kerana dia cantik, betul tu. Nanti bila dah tak cantik, ada yang bergaduh tu. Cantik ni bagi subjektif. Orang yang sama masa muda kita kata cantik, mungkin dah berumur kita kata tak cantik. Jadi itu sebab cinta kerana Allah selamat. Tapi kalau cinta makhluk kerana makhluk tu, kerana dia cantik, kerana dia pandai, kerana dia kaya, bahaya. Baik. Kita cinta dia kerana dia pandai. Lepas tu satu hari terdengar atau terlihat kebodohan dia. Sebab kita ni bukan pandai sangat. Banyak benda yang kita bodoh atau banyak benda yang kita jahil. Walaupun dah ada PhD kita, banyak lagi benda yang kita bodoh atau jahil. PhD kita, kajian PhD kita berkaitan dengan kulit manggis. Yang lain kita tahu. Itu sebab kita kadang-kadang dalam kehidupan ni kita ada masalah juga. Dari segi pemikiran, bila kita tahu orang tu ada PhD je, semua perkara kita tanya pada dia. Kita tahu dulu dia PhD dalam bidang apa. Kalau dia PhD kaji kulit manggis, kita ada masalah kulit, pergi tanya dia suruh tonyo kulit manggis. Kita ambil kulit manggis tonyo, dalam melepas kan. Saya tak setuju juga lah. Asal PhD je kita, tanya dia semua perkara. Yang ada PhD pun lah Tuhan, tak sedar diri. Orang tanya semua jawab. Semua jawab. Bukan bidang jangan jawab. Jangan jawab, I don't know. Ataupun, saya tahu just untuk diri saya lah. Tapi kalau nak cerita ke orang ni, saya takutkan lain pula begitu. Tapi nak buat macam mana? Semua orang nak pakai title PhD, semua orang nak dipanggil doktor. Baik, itu isu lain. Jadi hati kita ni, kalau kita letak selain daripada cinta Allah, cinta Rasul, cinta kerana Allah ni, dia mula akan tak stabil dan dia lari daripada fungsi. Jadi bila terancam macam tu, maknanya selagi kita boleh membuat pertimbangan lagi, ini baik, ini tak baik, cuma kadang-kadang jadi celaru, itu dipanggil ada isu kesihatan mental. Tapi kalau dah sampai tak boleh berfungsi langsung, itu bukan isu kesihatan mental lagi, dah pergi kepada penyakit mental. Boleh faham tak? Dan okey ya? Takut juga saya ni, sebab tak ada buku depan. Tak ada buku depan, ayat sendiri. Tapi boleh faham kan? Okey ya? Macam kita ambil contoh kita lah. Ada tak kadang-kadang rasa macam terganggu, rasa malas nak keluar rumah, tapi keluar juga. Rasa malas nak jumpa kawan, tapi jumpa juga. Rasa malas nak sembang dengan kawan, tapi sembang juga. Dan kalau sembang, kawan kita pun faham apa kita cakap, kita pun faham apa dia cakap, tapi cuma rasa macam ada sikit tertekan. Itu maknanya sedang mengalami kesihatan mental lah.
Dan dalam konteks kesihatan mental ni, kalau di Kementerian Kesihatan Malaysia ni, dia ada satu alat ujian, DASS, D-E-A-S-S, test. DASS tu, D itu depression, A itu anxiety, S itu stress, S lagi satu itu skill. Jadi kita boleh download daripada website Kementerian Kesihatan, boleh ambil sendiri. Dia ada jawab, ada item, kita baca, kita jawab ya atau tidak. Bukan ya atau tidak. Dia ada linked, ada 4 pilihan. Sama ada tidak pernah, jarang, kerap, amat kerap. Jadi kita tanda lah dalam tempoh seminggu. Misalnya dalam tempoh seminggu kita ada tak mengalami minum dah, tapi rasa macam kering dia tegak ni. Tidak pernah, ataupun jarang tu maknanya macam mana bang? Dalam masa seminggu tu adalah sekali. Kerap maknanya selang sehari. Amat kerap tiap hari. Nanti kalau amat kerap tu dia bagi 3 poin. Kalau kerap 2 poin. Kalau jarang 1 poin. Kalau tak pernah 0. Nanti dia kumpulkan skor tu. Ada skor, kalau contohlah, kalau skor tu jumlahnya melebihi 10, mungkin itu tak boleh. Kalau kurang daripada 10 mungkin tak boleh. Tapi kalau dah sampai mungkin lebih daripada 18, itu kena rawatan khusus. Rawatan khusus maknanya kena pergi jumpa psikiatris. Ataupun sebelum jumpa psikiatris tu, nak jumpa kaunselor boleh lah. Tapi kaunselor akan dia bagi test tu. Ini bukan kisah macam saya baru ni, ada klien jumpa saya. Masa sesi pertama tu saya kira kita perhati dia punya number tu, ini dah ada tanda-tanda nak pergi kepada isu kesihatan mental. Layan dulu. Contohnya ada tanda-tanda nak isu kesihatan mental, daripada pendiam, tak boleh cakap tak berhenti. Kita nak stop pun tak boleh. Dia nak lupa, bla. Itu pun dia nak je lah. Macam saya sebagai kaunselor, saya train to be a good listener. Lepas tu sampai gigir pula tu. Lepas tu saya kata rehat, nanti sambung cycle session 2 petang. Bagi dia 2 petang saya bagi test je. Bagi test pun dia tak menjawab lah. Dia kata boleh tak tolong baca, nanti tolong tik untuk saya. Saya kata tak boleh baca. Itu boleh baca, tapi saya terganggu. Kita baca, kita terangkan apa maksud, dia baru dia pilih. Dia kerap. Dan memang saya suruh dia pergi jumpa pihak psikiatris. Baik tak? So, jadi dalam negara kita ada alat ujian, boleh download daripada Kementerian Kesihatan. Okey, kita ada masa yang terhad. Saya terus pergi kepada apa kata almarhum Dr. Syed Sheikh Ramadan. Dia kata punca seseorang itu boleh mengalami isu kesihatan mental ni ada 5. Pertama, dia kata kerana jahil tentang hakikat kehidupan. Kedua, kerana dia takut dengan kegagalan. Ketiga, kerana dia takut menghadapi musibah. Keempat, kerana dia takut dengan kematian. Dan kelima, kerana dia lemah dalam mengejar dia punya cita-cita. Saya sebut dulu tu, saya takut saya terlupa. Nanti Zul dah catat tu, saya terlupa poin kedua betul lah. Zul beritahu saya. Baik, saya urai secara ringkas. Jadi dia kata, Dr. Syed Ramadan Putih kata, punca seseorang itu mengalami kesihatan mental sebab yang paling besar sekali, yang pertama tu kerana kejahilan tentang hakikat kehidupan. Jahil tentang hakikat kehidupan. Apa maksudnya? Paling tidak pun dia tak faham bahawa kehidupan kita ni
ada 5 alam, iaitu bermula dengan alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Dia jahil bahawa alam dunia ni sebenarnya sementara saja. Sementara saja. Ataupun dia tahu dunia ni sementara, tapi dia tak jelas apa maksudnya sementara itu, apa perlu buat di dunia yang sementara itu. Dia tak tahu, dia jahil bahawa serupa alam dunia ni ada alam barzah. Kalau dia tahu pun ada alam barzah, dia tak tahu nak buat apa lah. Ada alam barzah ni, okey, kalau ke sana apa yang aku perlu bawa untuk ke sana. Lepas tu dia jahil juga, ataupun kalau dia tahu, dia tak apa faham lah tentang alam akhirat. Ini punca utama. Dan mengikut Dr. Ramadan Al-Budi, di barat sana, sebab pertama ni lebih ketara. Tapi kita yang di timur ni, majoriti negara timur ni, dia punya agama anutan adalah Islam. Ada Islam, itu yang selamat. Sebab hanya Islam saja yang dapat menjelaskan hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya. Selain daripada agama Islam, tak dapat terang dan hasilkan. Walaupun di barat tu ada ramai quote-unquote, dia kata pakar psikologi lah, pakar psikologi counseling lah, pakar psikologi sosial lah. Saya belajar pun banyak baca buku mereka, kan? Ada unfinished itu. Dia terang macam mana pun tentang psikologi, ada benda tak habis. Sebab psikologi ini dia menerangkan tentang manusia tu, dari segi fizikal, dari segi pemikiran, dari segi emosinya, dari segi hati nurani. Kalau dia terang emosi pun dia tak nampak kaitan emosi manusia itu dengan nafsu. Hanya Islam saja dapat kaitkan emosi manusia itu dengan nafsu. Dan hanya Islam saja dapat terangkan, oh nafsu itu ada nafsu amarah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah. Kalau baca buku psikologi, mana ada nafsu? Ada Islam saja dapat terangkan, oh nafsu amarah itu macam mana? Kita lihat ada nafsu amarah tidak? Cuba secara ringkasnya, nak tahu kita ada nafsu amarah atau tidak, ada ni. Kita buat benda salah, kita berbangga dengan kesalahan itu. Contohnya, katalah ada seorang tu minum arak, kan? Sampai mabuk-mabuk. Lepas tu bila dah sedar, kata kau ni berhentilah minum arak. Siapa yang boleh minum arak macam aku? Kan, aku mabuk pun sesudah 10 botol. Kalau setakat itu, ini nafsu amarah. Dia buat maksiat, dia tak menyesal, dan dia berbangga dengan maksiat itu. Ini nafsu amarah, nafsu binatang. Jadi Islam saja yang dapat menerangkan tentang hakikat kehidupan. Apa hakikat kehidupan dunia ini? Sementara. Itu semua orang tahu. Sementara. Tapi masih lagi jahil. Sekiranya kita tahu sementara, tapi buat tak tahu. Sementara. Tapi seolah-olah nak hidup di dunia ini selama-lamanya. Masalah. Itu yang kalau pegang jawatan tak mau lepas-lepas. Itu yang kalau dah ada kekayaan, simpan kekayaan tu, tak mau dikongsi. Padahal Islam dah bagi garis panduan, hidup ni sementara. Kalau kau Allah rezekikan jadi orang kaya, kekayaan tu cepat-cepat bagi balik. Sebab apa? Sebab untuk persiapan bila kita berada di alam barzah dan alam akhirat. Ni katalah kat taman kita ada orang kaya, tapi kat taman kita ini minta maaf lah kalau saya salah, tak ada orang kaya sebenarnya. Tak ada orang kaya raya. Orang kaya adalah orang kaya raya ni macam mana? Saya buat definisi mudah ya. Dia ada orang apa? Orang fakir.
fakir. Lepas tu, belum fakir ni, bawah tu, papa kerana. Papa kerana, lepas tu fakir, lepas tu miskin, lepas tu sederhana, lepas tu kaya, kaya raya. Papa kerana tak ada kot. Papa kerana ni tutup tak ada apa. Tak ada apa. Miskin, fakir, fakir ada. Fakir ni macam ni. Kalau satu hari dia perlukan RM1, 5% pun dia tak ada. 5% pun dia tak ada. Bawah daripada RM1. Miskin, dia perlukan RM1, ada lah 5%. Miskin tu. Masih tak cukup. Kalau sederhana ni, perlu RM1, ada RM1. Kalau kaya ni, perlu RM1, ada berapa tak? Ada berapa? Perlu RM1, ada lebih sikit. Ada RM2. Kalau kaya raya ni, perlu RM1. Bukan sekali ganda, berkali-kali ganda. Macam ni ke? Kalau definasi tu, saya kaya raya tidak. Ni kalau cerita duit lah, kaya pun tidak. Sederhana kadang-kadang. Saya ni miskin lagi. Miskin lagi. Sederhana ni perlu RM10, memang ada RM10. Hari ni saya perlu. Saya nak pergi Mesir ni. Nak pergi Mesir, perlu InsyaAllah 25 bulan ni saya berangkat ke Mesir, 3 bulan sebelah balik. Nak kena ada duit tu. Walaupun tambang pun di balik saya, penginapan, makan kat sana telah disediakan oleh pihak yang nak bawa saya ke sana. Tapi saya kena cari paling tidak pun 2,000 untuk sana. Sebab ada program yang di luar daripada jadual, melancong-lancong naik bukit Gunung Sinai. InsyaAllah ada cukup-cukup. Ada cukup-cukup dia pergi tu. Kita bawa dunia tu. Tapi kalau orang kaya, dia akan bawa lebih. Kaya raya pun lebih-lebih. Kita dapat sederhana pun jugalah. Tapi ada orang salah faham atau jahil tentang akidah kehidupan. Bila dia ditakdirkan menjadi kaya atau kaya raya, dia simpan je. Sembang ke orang kata dalam bank ada sekian ribu, dalam public bank, dalam ni public mutual, public gold. Mati-mati rupa miskin ke sana. Biarlah kita kaya di sini dan kaya di sana. Jadi orang yang jahil tentang kehidupan, contoh dari sudut tu dia jadi stres. Makin tak cukup, makin tak cukup. Makin tak cukup. Sebab apa? Bila kita jahil tentang kehidupan ni, patut kita dalam membuat keputusan, kita tanya apa? Penasihat kita apa dia? Kalau Islam kata penasihat kita ialah akal. Akal. Raja yang membuat keputusan ialah hati yang cinta dengan Allah. Tapi bila pemikiran ini tak jadi penasihat yang betul, maka raja yang membuat keputusan bukan hati yang cinta Allah, tapi nafsu. Nafsu dah jadi raja dia. Bila nafsu dah jadi raja dia tu, orang kumpul. Kereta, lepas satu kereta sampai geras kereta pun dah sampai 1 ekar pun mana tu. Ada orang di dalam dunia ni, kan? Tapi tuan-tuan kajian Google, baca. Geras kereta pun lebih daripada 1 ekar, Masya Allah. Tapi dia punya banyak kereta tu, kalau tiap hari dia pakai 1 kereta pun tak boleh pakai lagi. Allah Akbar. Apa pun rasa dia berisah. Aku kaya raya. Inilah masa aku nak pakai, nak rasa Bentley, nak rasa Porsche. Rupanya Porsche itu setahun pun sekali tak tentu pakai. Akhirnya stres. Nah, bila nak pakai, dah rosak. Sebab dah setahun tak pakai. Ini tak faham tentang hakikat kehidupan. Sementara je kita ni di dunia, sementara jadi yang ambil, yang kita dapat ni, kekayaan yang kita dapat, cepat-cepat kita bagi-bagi. Ilmu yang kita dapat ni cepat-cepat kongsi-kongsi. Sebab sementara je ni. Sementara je ni. Pasal apa? Pasal apa kena cepat-cepat kongsi? Nanti kalau mati dah tak ada gunanya. Betul? Itu sebab ada orang yang dia boleh menulis buku. Itu dia faham tentang hakikat kehidupan.
Dia tak supaya benda ni merupakan amal yang terus mengalir pahala dia. Saya tak adalah banyak ilmu, tapi saya nak share ni, nak share. Sebab menulis tak pandai. Tak pandai tu je kan. Menulis tu tak rajin. Saya rajin. Boleh menulis tapi tak rajin. Yang saya rajin bercakap je. Bercakap juga. Mungkin kalau rumah saya tahulah, ini saya tak berhenti ni, marathon ni. Tidak lagi ada ceramah pukul 9. Kan? Lepas tu malam ada saya sambung. Apa hal kau solat, apa kau buat ni? Saya tahu sementara ni. Mungkin kalau tak sampai, lama-lama saya lupa. Habis rugi. Mungkin saya tak kaya dari segi duit, tapi adalah sikit. Sebab mungkin suka belajar, suka baca buku, adalah sikit. Jadi sementara dia share, sementara masih ingat. Lagi apa hakikat kehidupan? Kehidupan ni macam mana? Tempat kita diuji, betul? Tempat diuji. Jadi kita akan diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan kesenangan, diuji dengan kepayahan, diuji dengan apa? Ada kesakitan, diuji dengan kematian. Kalau kita faham, kita boleh relax. Oh, ini masih diuji dengan kesenangan. Allah nak tengok kita jadi hamba yang makin bersyukur atau tidak. Oh, ini diuji dengan kesusahan. Allah nak tengok kita ni orang yang sabar atau tidak. Oh, sekarang aku diuji dengan isu takdir, qada dan qadar. Aku boleh reda atau tidak. Memang kita merancang macam-macam, kita berusaha sungguh-sungguh, kita doa, tapi kadang-kadang Allah bagi benda yang kita tak nak. Ataupun kita tak banyak, Allah bagi sikit. Kita tak apa. Ada orang dia nak kahwin dengan orang perempuan macam ni. Kahwin dengan dia describe fizikal, hidung mancung, mata bundar, pipi nipis, bau dilayang, bibir merekah bak delima. Laras dapat sebaliknya. Sebenarnya cantik juga, tapi Allah mengetahui kan, bagi yang macam benda tu pun tak datang masjid pula, kata datang surau pula, betul? Okay. Ada perempuan dia nak suami macam ni, ada satu saya dengar orang buat caption soal jawab dengan seorang perempuan, seorang ayah dengan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu nak kahwin dengan orang miskin, kan? Ayah dia kata, kalau kau kahwin dengan orang kaya, kau akan dapat rasa nikmat kekayaan. Kalau kau kahwin dengan orang yang handsome tentu nanti kau akan juga kelihatan cantik. Kau kahwin dengan orang miskin, kau dapat kemiskinan. Lalu anak dia jawab, dia kata, tak apa kahwin dengan orang miskin. Kahwin dengan orang kaya, nanti mungkin dia ada 2, 3 atau 4 isteri. Jadi aku bukan jadi orang yang dia cintai seterusnya. Kahwin dengan orang handsome pun macam tu. Jadi ramai sangat orang suka dia. Mungkin lebih daripada kalau orang kaya tadi 4 isterinya, tapi orang handsome ni mungkin 1 isterinya, tapi ramai pula peminatnya. Lalu kat sini orang ni bagaimana. Dia kata kalau aku kahwin dengan orang miskin, tak ada siapa, tak ada kecuali aku jadi selamat. Itu sering ada lah. Jadi tuan-tuan, kita akan diuji, ya, diuji. Baik, kalau kita faham bahawa hidup ni macam tu, kita lebih tenang. Kadang ada orang cerita-cerita dia luar biasa. Kalau belajar di universiti, mula-mula belajar diploma, dapat komplet. Diploma senang nak komplet. Bila dah masuk degree, boleh lepas 3.0 tu punya CGPA, pun lega. Master lagi lah. Master
Dia punya kalau lulus mesti 3.0. Kalau bawah 3.0 CGPA tu mana gagal lah. Dan makin sekarang kalau lepas 3.0 tu kira gagal. Nah, tapi ada orang yang nak corporate. Semua nak corporate, diploma nak 4.0, degree 4.0, master 4.0, akhirnya jadi stres kehidupan. Akhirnya dia belajar kat universiti, dia jadi macam mana ni Sam? Dunia dia apa? Dunia dia perpustakaan dia dengan bilik kuliah, perpustakaan bilik kuliah, perpustakaan bilik kuliah. Akhirnya stres. Habis belajar kat universiti stres sebab tak ada kawan, kan? Sibuk dengan buku. Tak, sepatutnya kehidupan di dunia ni dia ada keseimbangan, kan? Masa belajar, masa patut bersukan, masa patut bersosial. Tapi ada orang tak seimbang. Saya dah jumpa dah pelajar yang ni, dia ulang alik itulah, bilik kuliah bersukan. Tapi dah dia pelajar kita nasihat dah. You have to change your lifestyle as a student. Kehidupan seorang pelajar bukan begini. Akhirnya awak nanti mungkin score on paper, tapi dalam kehidupan you boleh gagal. Ramai orang kerana dia punya lifestyle macam tu, bilik kuliah, perpustakaan, akhirnya on paper, result bagus lah, tapi dalam kehidupan pribadi gagal, dalam kehidupan berkeluarga gagal, dalam kerjaya pun gagal. Dia masuk tempat kerja orang pening kepala lah. Orang pening kepala. Orang Melayu kata bodoh tak boleh diajar, pandai tak boleh diikut. Itu masalah. Bodoh tak boleh diajar. Dia ingat dia dapat corporate tu, dia dah pandai dalam semua perkara. Ini kata bodoh tak boleh diajar. Saya pandai lah, saya degree first class. Bukan first class, main-mainnya 4.0. Banyak benda dia tak tahu lagi. Tapi tak boleh diajar sebab dia sentiasa dia pandai. Ini jahil tentang kehidupan ni. Kehidupan kita sebenarnya kita tak tahu semua. Kita tahu sikit dia. Yang kita kata kita pakar tu pun tak pakar sebenarnya, kan? Pakar kita. Allah tak bagi habis. Kalau Allah bagi habis, boleh tak tahu kita. Ilmu Allah kan tu maha luas. Tak mungkin Allah bagi semua yang pada kita. Allah bagi sikit dia. Dan dah ada tamsilan. Surah tamsilkan ilmu pada manusia ni ibarat burung, dia cecah paruh dia dekat air, dia tarik, dia angkat paruh dia, itulah yang melekat dekat paruh tu. Satu je. Ilmu Allah ni maha luas, maha kaya. Jadi kalau orang faham tentang dia tak ada ruang nak sombong lah. Orang yang ada ruang untuk sombong ni dia tak faham tentang hakikat kehidupan. Dari segi ilmu misalnya, ilmu kita tak banyak mana. Akhirnya dia menyembung tu, akhirnya stres. Stres. Sebab dah sombong, dah belagak, kata tahu semua. Tiba-tiba dalam satu kuliah, orang tanya tak boleh jawab. Stres. Tapi kalau kita faham tentang kehidupan, hakikat kehidupan, kita bukan tahu semua. Orang tanya kita tak tahu, jawab dia, I'm sorry, I don't know. Lega dia gitu. Tapi kalau dah sombong, jahil tu. Jahil. Di antara punca jadi sombong ni jahil lah. Kalau jahil, memang dia akan pergi ke situ. Orang yang sombong ni hakikatnya dia jahil. Dia jahil bahawa dia ilmu tak seberapa, kan? Dia lemah. Okey. Jadi tuan, itu yang kita perlu faham. Kita sebenarnya banyak lagi detail, kan? Hakikat tentang kehidupan ni macam mana Bang Aziz? Kita makin kuat ke makin lemah? Makin lemah, betul? Mula-mula kita lemah, lepas tu macam kuat sikit, lepas tu lemah balik. Mula lemah, keluar daripada rahim ibu tu lemah, boleh baring, lepas tu nak menggigit pun harga sampai menangis-nangis. Boleh menggigit, lepas tu meniagap, lepas meniagap tu bosan tu, nak mengangkat tak boleh. Lepas tu kau boleh angkat punggung, lemah semua kita. Lepas tu jadi macam nampak kuat sikit, gigi dah ada, boleh gigit ni, boleh tu. Lepas tu kan kita lemah balik ni, kita pada pasang ni. Semua dah nampak tak ada lemah dah, betul. Duduk lama dah sakit pinggang. Boleh cari berkat. Dah. Saya tak kata orang
Saya pun dulu lama ya. Lepas subuh kan kita sunnah dia jangan lupa kedudukan kita nak bertahan sampai habis. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Nak tunggu 10 tu dasar rumah. Saya selalu buat laju lah daripada imam sebab saya nak cepat. Makin lemah gigi pun ni, saya ni gigi bukan ada lah, tapi oleh kerana rezeki saya bercakap orang tak nampak gigi saya. Jadi orang tak tahu gigi saya dah tak tahu baju. Ada orang sebab dari dulu dia mempamerkan gigi dia, jadi bila dah tua dia bercakap gigi dah orang tu tak ada gigi dah. Ni gigi ni yang ada ni pun dah tahu ni dulu shampoo buat jambu kita budak kampung kan. Bila keluar je pagi tu, petang balik makan dekat hutan lah. Dulu kampung kita banyak hutan, ada pokok jambu hutan. Mana yang bukan jambu keran ni, jambu nasi kan. Oh, dulu boleh gigit kerang-kerang. Sekarang makan tahu pun saya takut. Kan? Gigit tahu tu, tahu lembut tu tak apa, tahu goreng tu bahaya. Sebab gigi saya depan ni dia tampal. Jadi kalau tarik saya tidak tampal tu pecah, perpang dia nanti lemah. Tapi kalau kita tak faham hakikat kehidupan ini, oh itu kita jadi stres tu. Oh kita tak boleh banyak. Kalau sekarang kita tak boleh banyak tu jangan stres. Memang dah sampai masa. Nak panjat tangga. Dulu macam tangga tak ada orang mam. Boleh dia tegak. Tapi sekarang nak naik tangga. Siapa ni? Boleh pegang tak? Apa tu kita nak stres apa? Kita tak boleh buat. Upah je orang. Betul? Itulah hakikat. Jadi jangan jahilkan, jangan nafikan hakikat kehidupan ini. Kalau kita jahilkan, cuba nafikan hakikat kehidupan ini, kita akan mengalami depression, mungkin kita akan mengalami distress, kita akan mengalami anxiety dan sebagainya. Akhirnya ranah berpindah ke negatif. Tuan-tuan, saya kira cukup setakat tu. Kalau saya lanjutkan lagi 4 ni, jawabnya sampai betul kan. Okey. Terima kasih banyak. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Nak musafir ni, mohon tuan-tuan doakan. Saya akan bertolak ke airport pada hari Isnin malam Selasa jam 4 pagi. 4 pagi sebab pukul 7 pagi kita kena check in 3 jam sebelum flight. InsyaAllah duduk kat Mesir tu bukan duduk rehat tu, kena kerja. Kerja ni bercakap, sedap lah saya suka. Kalau kerja mencakap tu marah saya. Kerja bercakap tu saya insyaAllah. Baik tuan-tuan, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi, saya sambung yang ni. Ada lagi 4 poin tu di bawah tajuk kesihatan mental. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.